Tarikh 13 Mei 1969 merupakan tragedi berdarah yang tidak asing dari sejarah hitam negara kita. Pada tersebut berlakunya rusuhan kaum yang sangat dahsyat sehingga merenggut nyawa orang ramai. Pada ketika itu juga negara kita disediakan darurat. Rusuhan kaum ini berkaitan rapat dengan proses pilihan raya umum 1969. Semasa pilihan raya, banyak isu-isu sensitif telah dibangkitkan seperti bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga hak kerakyatan bukan Melayu. Rukun negara ini dibentuk dengan tujuan untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Terdapat 5 prinsip rukun negara. Yang pertama ialah percaya pada Tuhan, seterusnya kesetiaan pada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir ialah kesopanan dan juga kesusilaan. Rukun negara ini amat penting untuk dihayati dan juga diamalkan oleh masyarakat kita. Hal ini karena rukun negara ini dibentuk untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara kita. Jika semua rakyat mengamalkan dan juga menghayati rukun negara, maka perpaduan negara kita dapat dicapai. Dapat kita lihat setelah pembentukan rukun negara ini, masyarakat yang berbagai kaum mereka dapat hidup bersama-sama. Walaupun perpaduan yang mantap itu ataupun perpaduan negara yang teguh belum dapat kita capai, namun setakat ini kita dapat hidup bersama secara aman. Namun menjelang abad ke-21, krisis antara kaum ini semakin memburuk. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti faktor berlakunya masalah krisis antar kaum hingga menyebabkan timbul masalah di kalangan masyarakat di Malaysia. Yang kedua ialah menjelaskan impak kesan negatif terhadap kaum apabila berlakunya konflik antara kaum di Malaysia. Yang ketiga ialah menguraikan langkah yang perlu dilakukan untuk mengelak krisis yang berlaku antara kaum di Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan faktor-faktor berlakunya masalah krisis antara kaum di Malaysia. Faktor pertama ialah disebabkan sistem pendidikan terasing. Sistem ini lebih dikenali sebagai sistem pendidikan vernakular yang membahagikan pelajar di sekolah mengikut bahasa ibunda masing-masing. Sistem pendidikan terasing ini akan membuatkan daya pemikiran dalam usaha memupukkan perpaduan antara kaum sukar untuk dicapai, bukan sahaja di kalangan pelajar, namun melibatkan kelompok besar masyarakat. Faktor seterusnya ialah sikap mementingkan diri sendiri. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa sesuatu yang berlaku kepada mangsa tersebut adalah merupakan tanggungan yang perlu dipikul oleh orang itu sendiri. Perkara ini boleh menimbulkan krisis kaum kerana sikap ini dianggap pilih kasih tak secara tidak langsung akan menimbulkan tanggapan di mana kaum pihak sebelah berasa disisihkan oleh kaum pihak terbabit. Punca seterusnya ialah masyarakat kurang pendetahan terhadap kaum lain. Permasalahan hubungan yang rengan ini mungkin disebabkan murid tidak memahami konsep bersosialisasi dengan berbagai kaum di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar masih lagi mempunyai persepsi yang sederhana dan tidak memuaskan tentang konsep kepelbagaian budaya yang wujud di sekolah. Hal ini berlaku kerana pihak sekolah dan guru kurang memberikan pendekatan dan dorongan kepada pelajar dalam menerima kepelbagaian di sekolah. Punca yang seterusnya ialah diskriminasi dari aspek kaum menyebabkan terpecahnya perpaduan kaum. Penggelasan kaum mengikut agama seperti Islam, Buddha, Kristian dan Hindu telah menyamarakkan isu diskriminasi dan membuatkan isu ini seperti tiada penghujung. Oleh itu, sehingga hari ini, isu diskriminasi masih tegar wujud dan bagi sesetengah rakyat Malaysia, mereka memiliki stereotip dan pemikiran negatif terhadap satu sama lain. Punca seterusnya ialah berlakunya modernisasi dalam kalangan kaum. Modernisasi telah banyak mempengaruhi sosial di Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari aspek bidang pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya. Sebagai contoh, kaum Melayu tinggal di kawasan pinggir bandar, kaum Cina di kawasan bandar, manakala kaum India di kawasan ladang semasa zaman penjajahan lagi. Punca yang seterusnya ialah perselisihan faham antara kaum. Perbezaan pegangan ajaran agama, sikap penganut agama bertindak di luar batas yang digariskan agama dan undang-undang negara serta salah faham antara negara. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam kalangan orang yang tidak memahami ajaran agama dengan lebih baik.
antara kesan negatif terhadap kaum apabila berlakunya konflik kaum di Malaysia ialah wujudnya diskriminasi antara kaum. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut dapat memusnahkan keyakinan diri, identiti, menghalang potensi, menjejaskan kesihatan mental dan membawa kepada masalah trauma terpendam. Tambahan pula, kaum wanita sering mengalami diskriminasi apabila mereka memiliki pekerjaan. Kesan yang kedua ialah wujudnya golongan yang terpinggir yang menyebabkan kemunculan jurang perpaduan kaum yang telah menimbulkan kesalahfahaman. Sebagai contoh, kaum Melayu dilabel mempunyai sifat perkauman. Kesan yang ketiga pula ialah pengetahuan yang cetek terhadap budaya dan gaya hidup kaum lain. Hal ini disebabkan kurangnya pendedahan terhadap gaya hidup dan kaum lain. Krisis antara kaum berlaku akan menyebabkan keharmonian antara kaum dalam negara terjejas, lantaran menjadikan keselamatan dan keamanan negara terancam. Sebagai contoh, rusuhan, demonstrasi, dan aktiviti tidak sehat akan berterusan dan berkembang. Masalah jenayah seperti kecurian juga tercetus dan keselamatan orang ramai juga terancam. Hal yang seterusnya ialah pembangunan ekonomi negara tidak stabil. Jika krisis kaum berlaku, maka negara luar akan memandang negatif terhadap negara Malaysia. Rakyat negara luar takut untuk melapor ke dalam negara kita. Seterusnya, hilangnya tanggapan baik terhadap kaum lain. Sikap masyarakat terhadap kaum lain yang memberi gambaran negatif menyebabkan wujudnya perselisihan paham berlaku. Apabila satu kaum menggunakan kata kasar dan isu yang sensitif, akan menyebabkan kaum lain memberi tanggapan negatif dan menganggap mereka mempunyai sifat perkauman dan benci. Seterusnya ialah menghuraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan krisis yang berlaku antara kaum di Malaysia. Langkah yang pertama ialah memperkasakan program perpaduan. Program perpaduan merupakan antara inisiatif kerajaan untuk mengeratkan dan memperkasakan perpaduan antara masyarakat yang berbilang kaum kerana melalui program yang diadakan, setiap masyarakat dapat berganding bahu dan mengenali budaya masyarakat. Yang kedua ialah menghapuskan sekolah vernakular. Sekolah vernakular sudah bertapak di negara kita sejak dari zaman penjajahan pihak British dan masih diteruskan sehingga sekarang. Sekolah vernakular yang wujud di negara kita ialah sekolah vernakular Cina dan juga sekolah vernakular Tamil. Kewujudan sekolah vernakular ini telah mengasingkan rakyat mengikut kaum dalam perkembangan pendidikan mereka. Maka pelajar hanya bergaul dengan kaum mereka sendiri. Kerajaan haruslah mewajibkan rakyat untuk mendapat pendidikan di bawah sekolah dan sistem pendidikan yang sama. Walaupun pelajar belajar di bawah sistem pendidikan yang sama, namun subjek bahasa ibunda masing-masing wajib disediakan oleh pihak sekolah. Langkah yang ketiga ialah penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti masyarakat Malaysia. Penerapan nilai-nilai budaya dapat diketengahkan dalam tingkah laku masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Melayu dapat menjemput kaum Cina, India, dan Bumiputra untuk datang ke rumah untuk menyambut hari raya. Begitu juga terhadap kaum lain membawa kaum Melayu untuk dapat menyambut Deepavali, Christmas, dan juga Gawai. Setiap aktiviti harian yang dilakukan dapat mengeratkan hubungan satu kaum antara kaum yang lain. Peranan guru untuk mendidik pelajar di bangku sekolah. Pihak sekolah memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk sastra yang baik pelajar agar memastikan pelajar lebih beretika dan menghormati antara orang lain. Seterusnya adalah peranan media massa untuk memupuk perpaduan kaum. Media sosial memainkan peranan yang penting terhadap perpaduan dalam negara agar tidak berlakunya rusuhan kaum dan perpecahan antara satu sama lain. Maka media massa dapat memberi kesan positif dan juga negatif jika disalahgunakan oleh masyarakat kita. Seterusnya adalah mewujudkan aktiviti sukan untuk mengeratkan silaturahim antara kaum. Aktiviti sukan yang pelbagai sama ada bola sepak, badminton, olahraga, dan bermacam-macam lagi aktiviti sukan yang menarik dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kaum di Malaysia. Secara kesimpulannya, setiap perbalahan ataupun krisis yang berlaku di antara kaum dalam negara kita sememangnya akan memberikan impak yang negatif, baik dari segi ekonomi ataupun berlaku renggangan dalam silaturahim sesama penduduk. Jadi yang demikian, setiap pihak perlu memainkan peranan penting bagi memastikan perpaduan kaum ini sentiasa dipupuk dan berkekalan sampai bila-bila. Hal ini kerana perpaduan kaum yang kukuh, perpaduan kaum yang erat, perpaduan kaum yang harmoni akan menjamin kepada keamanan dan kestabilan dalam negara. Selain itu juga, negara Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai kepelbagaian kaum, kepelbagaian bangsa dan agama. Jadi, pentingnya memupuk perpaduan kaum adalah supaya negara kita dikenali sebagai negara yang harmonis. Selain itu juga, generasi muda juga perlu memainkan peranan penting dalam meneruskan perpaduan kaum dan menjadi tunjang kepada keamanan negara.